Hai, kembali lagi dalam siri SketchUp santai bersama saya Azhari Mat Yasir. Kali ini kita akan membuat satu projek renovasi rumah. Model ini telah saya sediakan dan boleh di-download dalam link di bawah. Jadi model ini sebenarnya adalah berdasarkan rumah teres satu tingkat yang stereotypical di Malaysia. Yang kita lihat sekarang ni adalah bahagian belakang rumah. Ini adalah bahagian dapur. So kalau kita lihat dekat bahagian dalam dia, ya, ini adalah bahagian sinki dan tingkap menghadap belakang rumah. Jadi kalau ini adalah lorong belakang, ini adalah backyard. Jadi renovation ini akan memfokus kepada bahagian belakang sahaja, bahagian dapur rumah sahaja. Jadi dekat sini ini adalah satu dapur yang tipikal dan kita akan start play around dengan model ni. Jadi kita perlu faham ini adalah bahagian dapur. Ini adalah tingkap menghadap ke belakang dan kebiasaannya ada sinki dekat tingkap tu. Ini adalah pintu keluar. Ini adalah bahagian wet kitchen atau tempat sidai kain. Ini adalah satu bahagian backyard yang dipagar dengan pagar halus. Dekat sini saya menggunakan model yang simple saja pasal kita nak buang. Kemudian kita ada sedikit step sebelum kita boleh sampai ke lorong belakang. Okey, ini boundary. Tanah yang kita bayar sampai sini saja, jangan pandai-pandai nak keluar. Okey. Pertama sekali dalam proses renovation kita ni, kita kena faham kita punya model dahulu. Jadi saya nak angkat ni jauh sikit, maybe 5 meter, supaya kita boleh lihat bahagian dalam dapur dengan lebih baik. Jadi kita tahu bahawa kat sini kita akan buat beberapa major renovation. Apa yang saya nak propose ialah saya nak panjangkan, extendkan bahagian lantai dan bahagian dinding ni keluar, dan saya akan jadikan kawasan ni sebagai kawasan landscape dengan pagar yang lebih tinggi. Okey, jadi pertama sekali saya tak nak pakai pagar ni. Pagar ni juga saya tak nak. Saya akan buat pagar baru. Okey, jadi sekarang saya nak buang beberapa benda dahulu. Pintu dan tingkap kita nak buang kerana kita tak perlu lagi buat pintu dan tingkap tersebut. Ledge ni juga saya buang. Kita nak start daripada satu canvas yang lebih mudah dimanipulasikan. Seterusnya, bahagian rumput ni pun saya nak buang. Saya tukar kepada konkrit. Buang garisan tersebut. Di sini saya akan menggantikan pagar batu dan pagar dawai dengan pagar kayu yang saya reka sendiri. Saya akan mulakan dengan bahagian hujung ni. Dan sekarang saya akan buat tiang kayu 150 darab 150 mm setinggi 2 meter. Ini akan membentuk struktur utama bagi pagar kayu yang baru. Seterusnya pada bahagian lantai, saya nak buat sedikit extrusion untuk dijadikan asas kepada pagar kayu. Kemudian kita betulkan kedudukan pagar kayu ni. Sekarang saya nak buat struktur dalaman iaitu tiang kedua bagi pagar kayu ni. Dekat bahagian sini kita nak kekalkan pintu ya. Jadi sekarang saya gunakan tiang ni untuk jadikan frame kepada pintu tu. Okay. Dan sekarang saya akan copy ni 1 meter. Tapi sebenarnya saya nak bagi ruang untuk dinding kayu tu. Saya perlu sedikit ruang untuk letak papan pagar tu. Jadi saya offset 0.25 meter. Bagi pembinaan selanjutnya, kita lanjutkan sedikit video ni kerana prosesnya agak repetitif. Saya recommend anda pause video ni pada bila-bila masa untuk meneliti proses ni satu persatu.
Jangan ada yang tertinggal. Okey, sekiranya anda melihat banyak garis putus-putus yang menyemak ni, ini sebenarnya adalah guide yang mana kita boleh delete, edit, delete guides. Bersih. Sekarang kita sambung proses seterusnya yang masih lagi repetitif. Okey, apabila selesai struktur vertikal, kita move kepada struktur horizontal. Kita boleh lukis satu persatu, tapi saya ni jenis spesies yang malas. Saya suka gunakan objek yang sedia ada dan kita ubah sesuai kepada apa yang kita perlukan. Ukuran struktur horizontal ni ialah 0.05 meter ataupun 50 mm, darab 50 mm. Mungkin ada di antara anda yang tak faham bagaimana saya menggunakan command-command ni. Perlu diingatkan dalam lesson-lesson kita sebelum ni saya ada menggunakan banyak shortcut. Jadi di sini saya banyak menggunakan move copy dan juga rotate copy. Untuk menggunakan command tersebut, tekan control sebelum anda klik command move ataupun rotate. Nanti dia akan automatically copy. Nak tengok ke setiap satu proses ni? Tak payahlah kot, kita lajukan sikit video ni. Zas. Maka selesailah struktur pagar kita. Belum ada papan, itu kejap lagi. Sementara tu saya nak gunakan model kita ni, mark. Letakkan kat bahagian tengah ni kerana saya nak buat anggaran ukurannya. Tapi satu benda yang kita kena tahu, mark ni sebenarnya tinggi juga, 1.8 meter. Jadi pagar kita sebenarnya 2 meter tinggi. Supaya orang luar tak boleh nampak ke dalam. Tapi kita nak pencahayaan dan bukaan untuk ventilation. Baiklah, thank you Mark. Tolong duduk balik kat luar. Thank you very much for your service. Sekarang kita nak buat papan pagar ni. Tapi sebelum tu, kita kena groupkan semua struktur pagar ni sebagai satu group. Jadi kita hide wall ni saja dulu. Select semua struktur pagar. Jangan ada yang tertinggal. Dan groupkan dia. Ketika membina model 3D ni, kadang-kala kita perlu berhenti sekejap dan apply material kepada objek yang kita nak buat. Ini kerana kadang-kala bila kita dah terlalu banyak sangat buat, model kita dah terlalu kompleks, agak leceh untuk backtrack dan bagi material satu persatu. Di sini saya nak tunjukkan satu cara untuk create new material supaya kita boleh customize. Jadi di sini klik create material dan bagi nama baru kayu biru gelap. Di bahagian color ni pula, kita ada pigment yang kita boleh manipulate untuk mengubah sesuai warna pada tekstur kayu tersebut. Ini boleh digunakan pada mana-mana material yang ada dekat dalam SketchUp. Dapat warna yang sesuai, klik OK. Dan kemudian kita boleh pergi dekat material browser, cari kayu biru gelap dan apply kepada struktur kayu kita. Sekarang kita akan sambung membuat papan pagar menggunakan command rectangle. Saya akan buat satu papan berketebalan 25 mm. Lebarnya ialah 200 mm dengan ketinggian 2 meter. Saya buat sedikit semakan. Jaraknya ialah 0.2 meter, betul. Dan sekarang saya perlu copy semua timber plank ini untuk membentuk pagar kayu yang komplit. Di sini saya banyak menggunakan teknik multiple copies, yang mana setiap kali saya buat satu copy, saya akan type X10 untuk darab 10 atau X5 untuk darab 5 dan sebagainya.
ia mempercepatkan kerja kita. Kita teruskan pembinaan pagar kayu kita ni. Ketika buat editing, jangan lupa untuk buang semua bahagian-bahagian yang kita tak perlu. Jangan ada yang tertinggal dan make sure semuanya kemas. Saya sengaja tinggalkan bahagian pintu ni kerana kita akan buat komponen yang baru untuk pintu pagar. Kita teruskan sisi terakhir untuk pagar kayu kita ni. Di sini anda tak perlu risau kalau ukurannya tak berapa tepat kerana kita ada carpenter, tukang kayu yang memang akan bina benda ni. Untuk mengubah suai lantai, pertama sekali kita kena unhide dulu dinding. Ini adalah untuk rujukan. Jadi kita nak tengok ruang apa yang ada yang sesuai dan kita boleh gunakan. Saya buat unjuran 0.25 meter. Ini adalah depth untuk anak tangga yang tipikal. Kemudian saya push pull sebanyak 1.2 meter. Di sini saya sengaja tinggalkan satu ruang untuk landscaping. Bahagian lantai ini adalah outdoor patio yang saya akan finish menggunakan konkrit. Sementara sebelah lagi ni akan ada satu lagi patio daripada timber deck. Sekarang kita dah bersedia untuk mengubah suai struktur konkrit bangunan ini. Perlu diingat di sini anda perlu sedikit pengetahuan tentang struktur bangunan dan struktur rumah kerana kita tahu dekat dalam dinding ni terdapat alang konkrit atau beam dan juga tiang serta party wall yang kita tak nak ubah buat masa ini. Untuk menebuk lubang, saya gunakan command rectangle dan push pull. Dengan menggunakan bukaan yang kita dah buat tadi, saya buang bahagian-bahagian dinding yang tak perlu dan tinggalkan struktur konkrit sahaja. Jangan lupa bersihkan model kita daripada garisan dan surface yang tak perlu. Typically ketebalan beam konkrit ni ialah 300 mm. Menggunakan push pull, saya akan samakan ketebalannya dan kita dapat struktur konkrit yang kita nak pakai. Sekarang saya akan buat concrete beam extension dengan ketebalan sama dengan dinding 0.15 meter dan kedalaman beam 0.3 meter. Kita percepatkan video ni kerana proses ini adalah repetitif. Dan ini adalah struktur bumbung kita yang baru. Sekarang untuk buat ceiling pula, saya akan menggunakan command rectangle dan saya akan buat sedikit extrusion untuk membentuk permukaan ceiling tu. Kemudian saya akan movekan dia ke tempat yang sesuai sebelum menggunakan push pull untuk mendapatkan saiz yang betul, meliputi seluruh permukaan yang saya nak. Apabila semua bahagian struktur konkrit ini telah ditutup, maka itulah bentuk ceiling yang kita dapat. Sekarang kita akan bina lantai dek kayu. Kita hide dahulu pagar ni. Menggunakan command rectangle, saya akan construct sebuah deck kecil pada ketebalan 25 mm. Untuk struktur deck kayu ini, saya tidak begitu concern kerana ia terpulang kepada tukang kayu tersebut untuk bina deck ini mengikut spesifikasi yang saya berikan. Asalkan ukurannya betul, cukup. Maka itulah timber deck kita dan sekarang kita apply material, cari material timber yang sesuai, pilih dan apply. Selesai sudah,
Sekarang kita boleh unhide untuk melihat hasil kerja kita secara keseluruhan setakat ini. Baiklah, sampai sini sahaja episod kita pada kali ini. Kita telah membuat sedikit renovasi dan selepas ini kita akan sambung dengan bahagian interior dan bahagian-bahagian lain menggunakan komponen dari 3D Warehouse. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa subscribe channel saya, Azhari Mat Yasir. Sekian, terima kasih.